Ustaz, macam mana nak tahu kita dapat Lailatul Qadar ke tidak? Tak payah ambil tahu. Sibuk lah. Ingat kita dapat sijil balik umrah ke? Tak ada. Kita ni bukan hanya Allah bagi ruang pahala nak masuk syurga, tapi Allah tutup jalan-jalan ke neraka jahanam. Allah tutup jalan-jalan ke neraka jahanam. Jangan sesekali buka jalan tersebut. Banyak tak jalan neraka, banyak lagi jalan ke syurga sebenarnya. Banyak jalan neraka, banyak lagi jalan ke syurga. Hidup kita semua pahala. Tidur, baca bismillah, pahala. Tidur tu, rehat tu pahala. Tidur pahala, Ustaz. Tidur bukan kacau orang. Awak tidur lah. Esok bangun, solat subuh, pahala. Goreng cekodok, pahala. Goreng cekodok sampai laki, kencing manis sampai 28. Cekodok pisang. Saya peminat cekodok pisang, isteri saya selalu goreng. Makan. Isteri ni nak bagi suami seronok. Suami lupa diri. Cek, 28. Kan? Semua amalan. Orang perempuan kutip kain baju suami, kutip kain baju. Anak-anak ni main londeh je. Termasuk lelaki, surah dalam bergulung-gulung. Tak reti nak buat elok-elok. Isteri ni lah dalam keadaan tak boleh tunduk, tak boleh mencangkung. Tak bersimpuh melutut. Semua je lah menguruskan benda tu. Sia-sia, dok, pahala besar. Besar benar pahala. Ramai orang boleh baca Quran. Tapi tak ramai orang boleh tolong orang. Sehingga dia kata, tak boleh masuk sendiri. Dia kata gitu. Tak boleh nak angkat sendiri. Saya datang, isteri sarung stokin, pakai stokin. Kita duduk atas sofa, dia duduk bawah dan sarung stokin. Saya tak suruh pun, terpulang. Terpulang. Semua ada ruang kebaikan. Saya cari harta untuk siapa? Untuk isteri dengan anak-anak lah. Bukan untuk saya. Suami biasanya simpanan tak banyak. Yang banyak simpan perempuan. Lepas tu pergi rombongan merata-rata. Ni endemik dah ni. 10 bas berjalan. Semua orang perempuan. 10 orang aja lelaki driver. Itu je. Jadi itu kita nak share ni, share insya-Allah ya. Jadi Allah bagi tahu kepada kita ruang syurga besar, ruang neraka tak ada. Malah Allah kata lagi wa tughallu fihi syayatin. Allah belenggu, ikat syaitan-syaitan ini. Maka bulan Ramadan syaitan tak ada mengganggu kita. Habis siapa yang buat kita jahat? Yang pertama, perangai setan ada pada kita. Sebab kita dah biar daripada bulan Muharram sampai bulan Sya'ban. Setan memang berkawan dengan kita. Jadi akhirnya setan kata aku MC ni. Sebulan MC. Ambil cuti. Kan cuti tahun ke sebulan. Bila setan pergi pun kita terasa macam setan ada juga. Rupa-rupanya kadang kita terlebih setan daripada setan. Satu. Yang kedua, ada yang ganggu kita namanya hawa nafsu. Ada ganggu, nama dia hawa nafsu. Hawa nafsu tu innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu dia mengajak kepada kejahatan. Baju dah ada dah, boleh pakai elok. Nak beli baru juga, katanya 2 tahun tak sempat raya. Tahun ni raya boleh balik kampung. Padahal baju banyak. Tambah orang perempuan, Allahu Akbar, pakai sekali, dia tak boleh pakai 2 kali. Sebab ada kawan dia akan tanya. Minggu lepas dia pergi kenduri kahwin pakai baju tu. Minggu ni ada kenduri kahwin, dia pun pakai baju. Kak, bukan minggu lepas pakai baju ni ke? Bukan ada kerja. Tu baju dia biarlah. Kan, biarlah tambah-tambah geng marhaban. Itu je dia pakai bajunya tu. Tak payah risau sangat. Kalau ada duit, belilah. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dah kain baju dah ada, kita pun boleh pakai. Elok pakai je lah yang tu. Maksud berhari raya dengan baju baru bukan baru beli. Kena faham, bukan baru beli. Tapi baju tu masih dilihat baru. Tak adalah kotor, tak ada usang, dah tak sempit. Maksudnya, kita boleh pakai lagi. Alhamdulillah. Ya? Maka sebab itu, jangan ikut syaitan. Syaitan, dia tak pernah tinggalkan kita.
tidur kita ada setan, dalam tanda ada setan, dalam tadarus ada setan. Ya, setan ni Allah kata dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kalian nak baca Quran, mintalah bantuan kepada Allah untuk mengelak daripada syaitan yang dilaknat. Sebab bila kita baca Quran je, Bismillah. Itu awal. Itu setan lah tu. Okey, maka setan ini dia tak pernah tinggalkan kita. Hatta dalam solat pun setan tak tinggalkan kita. Nabi kata setan berpijak di bahu-bahu kita, lantas dia berkata uzkur kaza wa kaza. Ingat yang ini, ingat yang itu. Sehingga kata Nabi, mereka yang solat, mereka terlupa mereka sedang berada di rakaat yang keberapa. 3 ke 4, 3 ke 4. Waduh, baru ingat. Semalam pun lupa 3 ke 4. Tu kan, kunut sepanjang tahun tertinggal. Tu manusia, lekanya manusia. Maka kita jangan bagi ruang kepada syaitan untuk membelenggu kita. Tak ada dah. Allah dah belenggu syaitan itu. Tapi kena ingatlah, sebab perangai setan dah ada dengan perangai kita. Dah terbiasa dah. Okey, baik, jaga hawa nafsu. Macam mana hawa nafsu nak kena jaga? Istighfar. Minta ampun. Alhamdulillah bulan Ramadan orang banyak baca Quran. Alhamdulillah dia jadi zikrullah yang baik. Fihi, di dalamnya, lailatun khairum min alfi syahr. Ya, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan menyamai 1000 bulan. Lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 84 tahun. Namanya malam kemuliaan atau Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 84 tahun lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada tu. Sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya yang umur pendek macam kita. Umur Nabi Muhammad SAW 63. Nabi kata umatku antara 60 hingga 70. Kalau ada lebih tu dividen bonus tak berapa banyak sangat. Dalam keadaan umur kita yang pendek, sayangnya Allah Ta'ala, dia turunkan solat 5 waktu, tapi setiap satu waktu Allah ganjarkan 10 kali ganda. Akhirnya solat kita dapat 50 pahala daripada 50 waktu. Dibaginya Al-Quran setiap huruf kali 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Dibaginya kita sedekah, diganjarkan hingga 700 kali ganda. Duit RM1 masuk dalam tabung masjid, Allah bagi pahala 700 kali ganda. Kalau tak nak juga, tak tahulah. Dibaginya Ramadan, segala macam dosa nak dibagi keampunan. Dibaginya malam Al-Qadr kerana nak bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya sama macam umat Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan kita ni diberi hidayah kita dapat lambat sikit walaupun nama kita Nur Hidayah. Cahaya bersama hidayah lagi. Tu pun lambat juga dapat. Baik, kita dapat hidayah umur 50. Dan tiba-tiba kita meninggal umur 60. Setiap tahun ada datang Ramadan dan kita berusaha menjadikan Ramadan tu barakah dalam hidup kita. Kita gapai Lailatul Qadar. Satu tahun kita dapat satu tahun tu, satu hari 84 tahun kali dengan 10 tahun. Pahala kita mati umur 60, pahala kita bawa macam kita beramal 840 tahun. Sombongnya manusia kalau tak mau terima. Bongkak dan takaburnya manusia kalau dia menafikan offer dan tawaran yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka sebab tu kita yang orang ahli mengaji ni, yang asal ada kuliah datang, Ya betul, orang yang masuk kuliah kadang-kadang dia masuk macam tu, dia keluar macam tu juga, tak faham-faham. Tapi paling tidak, dia dapat
rahmat yang dipayungi oleh sayap-sayap para malaikat. Ada orang masuk dalam kuliah ni menulis balik rumah, apa yang ditulis pun dia tak tahu nak baca. Macam-macam ditulis. Conteng sana, conteng sini, conteng sana, conteng. Orang perempuan memang rajin. PKP pun 3 buku tukar, tak tahu hilang ke mana bukunya. Kan? Dia rajin. Paling tidak kalau dia tak faham apa yang ditulis, tangan dia akan bercakap di hadapan Tuhan. Wa tukallimuna aydihim. Apa nak susah? Ini indahnya. Tambah-tambah kalau orang dapat faham, kemudian dapat beramal dan mengikhlaskan amalnya, Allahu Akbar. Ini nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Jadi kata Nabi, ambil yang ni. Jangan lalai 10 akhir Ramadan. Siapa mampu full swing 30 hari beramal siang malam, yang wajib diperteguhkan, tambah yang sunat diperlengkapkan. Kan ya? Buat sungguh-sungguh. Siapa tak mampu, ambil waktu bila? 15 hari ke atas. Pulun sikit lagi, tambah. Siapa tak mampu, paling tidak siang kita pergi kerja, berniaga gitu gini dan sebagainya, tak apa. Sebab itu juga ibadah. Kita cari malamnya. Bila? 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Siapa tak mampu, kata Nabi, maka 10 ganjil yang akhir Ramadan. 21, 23, 25, 27 dan 29. Ustaz, macam mana nak tahu kita dapat Lailatul Qadar ke tidak? Tak payah ambil tahu. Sibuk le. Ingat kita dapat sijil balik umrah ke? Tak ada. Kita sibuk. Ustaz, macam mana nak tahu? Saya jenguk, tak nampak apa ni pokok sujud. Kalau sujud tu tumbang lah tu, pokok tu. Kita tak perlu tahu kita dapat ke tidak. Tak perlu tengok tanda-tanda kita dapat ke tidak. Tapi yang perlu tahu, awak ambil ke tidak ruang tu. Itu saja. Awak beramal ke tidak. Yang tu je yang paling penting. Maka beramallah kita dengan seikhlas yang mungkin pada 21, 23, 25, 27 dan 29.